Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama pada malam ni insya-Allah untuk kita meneruskan kuliah kita, Kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita, masih berada pada bab salat Jumaat, kitab yang kedua. Saya ingat kita terus masuk ni lah salat Jumaat. Kita masuk terus ke salat ala Sayyidina Muhammad, muka surat yang ke 23, muka surat 23, bab yang pertama. Bab yang pertama pada menyatakan Salli ala Sayyidina Muhammad syarhut ta'am, artinya sangat loba atas makanan. Jadi kita duk bincang tentang apa ni tuan-tuan, macam mana cara nak jaga hati kita ni. Hati kita ni tuan-tuan, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Hati ni tempat simpan kata ulama. Hati ni salli ala Sayyidina Muhammad, yang pertama disebut sebagai salli ala Sayyidina Muhammad, hati ni ada dua makna. Ini sikit kita refresh sikitlah daripada perbincangan kita 2 tahun yang lepas tu. Kan sebelum ada PKP hari tu ni berhenti ni. Ni nak sambung balik ni. Hati ni tuan-tuan ada dua. Yang pertama dia panggil hati jasmani ataupun dia panggil qalbun jusmaniyun. Qalbun jusmaniyun, iaitulah benda yang duduk dalam dada kita tu. Salib semat sebelah kiri bentuk dia macam jantung pisang, dalam ni ada pembuluh darah, ada darah yang kehitam-hitaman. Yang kedua dia panggil qalbun rohaniyun, iaitu apa ni hati rohani ni, tempat halus, seni, boleh mengetahui, mengenal
salli ala Muhammad dan mendapat daripada manusia, dan itu adalah hakikat manusia sendiri. Dan perbincangan kita dalam kitab Penawar Bagi Hati ni nak bincang yang ni, nak bincang disebut sebagai hati rohani ni. Sayyid Muhammad. Dan dalam hati rohani ni tuan-tuan, subhanallah, salli ala Muhammad, dia ada apa? Dalam kitab kita disebut Allah mengetahui semua yang ada dalam hati. Yang kedua, seseorang itu dinilai oleh Allah berdasarkan kepada apa yang ada dalam hatinya. Ini yang ni nak refresh sikit pertemuan kita lepas. Jadi cari lagi nah. Sekejap lagi baru kita akan masuk dalam tajuk kita tu. Ni nak refresh sikit sebab lama dah tinggal. Kan? Kemudian yang ketiga, hati inilah raja kepada seluruh anggota badan. Yang keempat, hati ini tempat simpanan semua sifat-sifat yang terpuji. Yang kelima, hati tempat ilham dan was-was. Dan tuan-tuan salli ala Muhammad, demikianlah tuan-tuan salli ala Muhammad apa yang ada dalam hati ni. Dan cara nak jaga hati, malam ni kita nak sambung, nak bincang tentang macam mana cara nak jaga hati. Kita masuk pada bab yang pertama. Bab yang pertama dalam kitab yang kedua. Kitab kedua, bab yang pertama, tajuk dia pada menyatakan salli ala Muhammad syahrut ta'am, salli ala Muhammad, iaitulah disebut sebagai sangat suka makan. Salli ala Muhammad artinya sangat loba atas makanan. Salli ala Muhammad. Muka surat berapa? Muka surat 23. Jumpa tak tuan? Muka surat 23 tu. Nah, yang tu, yang bawah tu. Bab yang pertama pada menyatakan syahrut ta'am artinya sangat loba atas makanan. Adalah sangat loba atas makanan itu setengah daripada asal segala kejahatan. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Kerana daripadanya terjadi keinginan faraj. Kemudian apabila salli ala Muhammad mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima', nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta. Kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu melainkan dengan harta, dan terjadi daripada ingin kepada harta itu ingin kepada kemegahan. Kerana sukar menghiasi ia, salli ala Muhammad, sukar salli ala Muhammad menguasai ia akan harta itu melainkan dengan kemegahan. Salli ala Muhammad. Kemudian apabila menuntut ia akan harta dan kemegahan dan mendapat ia akan keduanya, nescaya berhimpun daripadanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan, seperti riya dan takabur dan dengki dan berseteru dan lain-lain daripadanya. Dan tempat keluar semua itu adalah perut. Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lapar. Tu tuan-tuan sekalian, dia cerita hasil daripada banyak makan ni apa jadi. Dia tu cerita satu kesan. Mari kita tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Pengarang kitab kita kata apa? Sangat suka kepada makan ini menjadi punca kepada salli ala Muhammad terjadinya segala kejahatan. Asal bagi segala kejahatan. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Tempat dia main semua teringin ni tak mana? Tak perut. Teringin, punca dia main teringin semua ni tak mana? Tak perut. Kerana daripadanya terjadi keinginan faraj. Kemudian salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima', akhirnya apa jadi? Salli ala Muhammad, semua kejahatan, salli ala Muhammad, terjadinya segala kejahatan kerana perut adalah punca terhasilnya segala keinginan syahwat. Kalau lapar tak teringin, kita nak penuhkan syahwat kita. Tapi waktu tengah kenyang ni membuat-buat syahwat dia. Termasuk dia kata keinginan yakni untuk melakukan jima'. Salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Berapa 2-3 hari lepas depa jumpa seorang budak baby salli ala Muhammad, baby kena tikam dekat ni dada. Baby ni kena tikam kat dada. Tuan-tuan, bila jumpa baby kena tikam kat dada ni, depa cari siapa, akhirnya jumpa mak dia. Mak dia umur 15 tahun. 15 tahun mak dia. Tuan-tuan salli ala Muhammad. Tangkap mak dia, dapatlah si boyfriend dia tu umur lebih kurang 20 tahun.
Dan disebabkan budak ni bawah umur 15 tahun, maka dia dikira sebagai rogol lah, budak bawah umur kan. Tapi tuan-tuan, inilah yang duk jadi dalam masyarakat. Saya sangat risau. Kita dulu-dulu tuan-tuan, dalam bab-bab yang macam ni macam tak. Kalau ada satu kampung seorang budak yang mengandung anak luar nikah ni, kira malu satu keluarga. Lah ni dah dia jadi macam satu benda tak ada apa-apa. Berselerak dalam masyarakat. Dalam 2 tahun saja tuan-tuan, 250,000 anak luar nikah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Berselerak ni. Dekat Jitera tuan-tuan sekalian, beberapa tahun lepas, budak umur 16 tahun beranak, dia seorang-seorang duduk dekat dalam tandas, dia tak tahu nak buat apa, bersalin dia dalam tandas seorang-seorang, dia tak tahu baby, dia tak tahu nak buat apa, dia panik agaknya. Dia ambil timba tu, dia penuhkan ayak dengan timba tuan-tuan, dalam timba tu dia rendam budak tu kat dalam tu. Sekali dia boleh bungkus-bungkus masuk dekat dalam salib semat kain tuan-tuan, dia boleh buh dalam beg sekolah, esok dia boleh pergi sekolah. Nak cerita dia, bila keadaan dia, muka dia pucat apa semua tuan-tuan sekalian, salib semat tentang salib semat. Lepas tu orang tanya dia apa sebagainya. Akhirnya dia mengaku, kata dia salin. Lepas tu pergi cari, tengok dia dah korek, dah tanam kat belakang kilang apa semua. La haula wala quwwata illa billah. Saya duk pergi penjara tuan-tuan, Allah, baru hari tu saya pergi, budak umur tak sampai 20 tahun lagi. Jumpa dia, Ustaz, tolong bagi nama saya, Ustaz. Tolong bagi Ustaz nama kat anak saya ni. Baru salin ke? Baru salin. Salin dalam penjara. Umur belum 20 tahun lagi. Pasal apa? Pasal mengandung anak luar nikah. Waktu kena tangkap, salih alaihi Muhammad. Lepas tu si boyfriend jangan haraplah dia nak jamin ke, dia nak bayar ke apa. Dia ni yang bila dah mengandung macam tu, takkan nak bawa balik rumah lagi. Maka kita biar dia merasa duduk dekat dalam penjara tu. Duduk penjara tak? Salih alaihi Muhammad bersalin. Ustaz, mak saya bersalin seorang-seorang, Ustaz. Mak ayah saya tak main tengok saya, Ustaz. Dia teriak. Dan saya pun bagi nama lah budak tu, dan comel budak. Tapi rosak, budak-budak kita rosak lah ni tuan-tuan. Kami mesyuarat hari tu tuan-tuan, mesyuarat Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Mai seorang tu, dia ni duk buat program motivasi di sekolah-sekolah. Dia kata dia pergi ke satu sekolah ni, dia ada satu grup budak-budak perempuan ni, kempen pecahkan darah. Kalau ada daripada kalangan budak-budak yang masuk sekolah tu, yang freshie ni, yang budak-budak baru masuk ni, kalau dia masih ada darah, dia ni kira tak termasuk dalam grup-grup budak-budak ni yang hebat ni. Dia tak kira hebat. Ni bukan dekat luar negara ni, dekat Malaysia ni. Sampai dia buat macam-macam program tu supaya depa ni termasuk dalam grup yang istimewa ni, grup-grup budak tak ada darah ni. Tuan-tuan, Allah salli alaihi ni sangat menakutkan kita. Dan Allah salli alaihi sampai ke tahap lah ni, bukan sekadar budak-budak, bahkan orang tua-tua. Hari tu dia ada satu website dia buat, tuan-tuan sekalian, dia panggil Sugar Baby. Yang ni bukan cerita budak-budak, yang ni cerita orang senior pula. Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan boleh bayar, tuan-tuan boleh ambil budak-budak ni. Dan budak-budak ni budak-budak universiti, buat part time, keluar hangout, dapat bayaran, dapat duit, jumlah sangat besar. Kalau cukup, kalau dia punya servis ni sangat bagus, dapat pula allowance tambahan, dapat pula tips, dapat pula kaya-kaya. Berebut budak-budak Melayu jadi tak malu letak muka tuan-tuan sekalian untuk boleh pilih muka budak-budak perempuan, budak-budak Melayu. Apa ni jadi tuan-tuan? Nabi SAW sebut, akhir zaman tidak akan berlakunya kiamat, salih alaihi Muhammad, bila sehingga zina ni berleluasa. Zina ni Nabi SAW sebut waktu tu zina akan berlaku di mana? Di jalan-jalan pada siang hari. Tuan-tuan boleh bayang, dia berlaku bukan sekat siang, bukan sekat di jalan-jalan, siang hari. Sampai waktu tu orang tak berani nak kata apa, dan orang tak boleh nak kata apa dah. Sampai orang yang paling baik daripada kalangan depa waktu tu akan kata apa? Kamu pi sembunyi sikit lebih baik pada kamu.
Bukan dia kata jangan buat, dia kata kamu sembunyi sikit tu lebih baik. Itu perkataan orang paling baik daripada kalangan mereka. Lah ni orang buat di jalan-jalan ke tuan-tuan? Orang buat di jalan ke? Orang buat, maksud boleh jadi yang dimaksudkan buat di jalan-jalan dan secara terang itu maksudnya semua orang boleh tengok. Semua orang boleh tengok perbuatan tu. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan yang duduk depan saya ni, tuan-tuan boleh tengok tak kalau tuan-tuan nak tengok? Ni hari ni tuan-tuan boleh tengok tak kalau tuan-tuan nak tengok? Hampa faham ke tak faham aku tanya apa ni? Awak yang beku semua saya faham. Boleh tak nak tengok? Boleh, hampa buka handphone lah. Ceritanya kita tak mau tengok je. Kalau nak tengok boleh. Jangan balik tengok pula. Bukan suruh. Nak beritahu kata betul. Benda ni terang-terang depan mata kita. Kita tak mau tengok je. Kita tak mau tengok tuan-tuan. Pasal apa? Iman kita kuat sikit kot. Tapi main time dia tumbang juga. Jangan main-main, jangan harap. Jangan harap. Yang kita risau anak-anak kita kat rumah. Yang kita bagi handphone kat mereka tu. Yang kita tahu waktu umur kita 18 tahun, waktu 16 tahun, kita tahu apa kita nak waktu tu. Betul tak ni? Waktu kita 16 tahun, 18 tahun, kita nak apa? Kita nak apa? Kita nak tengok apa? Kita nak buat apa? Kita tahu waktu tu. Waktu ni anak-anak kita macam tu lah. Anak kita yang umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, depa macam tu lah, macam mana kita waktu tu, macam tu lah depa lah ni. Cuma kita dulu tak ada akses. Tak boleh nak tengok. Tapi depa lah ni, ujung jari depa ya tuan-tuan. Kita beralih kot ni je tuan-tuan. Kita beralih kot ni je. Depan kita dia boleh tengok kan. Dia sumbat telinga dia kiri kanan. Kita tak dengar apa yang dia dengar. Dia menghadap cermin handphone dia kat muka dia. Kita duduk tengok belah sana, kita duduk tengok TV, kita duduk buat apa. Mereka duduk tengok apa, kita pun tak tahu. Siapa di kalangan kita yang anak dia ada handphone, yang berani pegang handphone anak tengok apa dia tengok. Oh, faham tak faham? Risau. Tuan-tuan boleh bayang tak satu kes jadi? Budak umur 10 tahun, dia rogol dan liwat sepupu dia umur 7 tahun. 10 tahun reti apa? Tak reti apa. Sebab tu antara punca disebut sampai membawa kepada keinginan nafsu yang melonjak ni tuan-tuan, ialah dengan terlalu banyak makan. So kalau nak kilas, nak patah balik tuan tu, maksud kena kurang makan lah. Dia cerita lagi. Salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta. Jadi apa pula tuan-tuan? Disebabkan dia nak penuhkan perut dia tu, nak kenyangkan perut dia, dia perlukan kepada duit. Kan salli ala sayyidina Muhammad. On the way nak mai, Masya Allah, sebab kalau mai belah bertam ni nak pergi cari apa? Oh, nak kena pergi cari nasi Arab, pergi cari kedai Aziz. Kan Ustaz Syamad? Nak cari kuih tiaw apa? Ustaz Syamad kuih apa dia apa? Lupa pula saya ni Ustaz Syamad. Ustaz Syamad. Ustaz Syamad pergi cari. Pergi belah tempat saya kat sana tu, mi udang. Benda sekalian, lagi mahal, lagi sedap benda tu, lagi mahal. Kawan-kawan duk cerita dekat dalam Facebook. Sebab tu Nabi ajak kat kita, ingatlah, Nabi ajak kat kita, kalau kita masak apa-apa, ingatlah, kalau kita masak apa-apa, kuah bagi lebih sikit. Pasal apa? Satgi pergi hantar kat rumah jiran. Kok satgi dia bau yang kita masak tu, dia teringin. Bila dia teringin, tuan-tuan kena pergi hantar kat dia. Boleh faham tak ni? Masak bagi lebih, pergi hantar kat jiran. Kita dulu-dulu, waktu kita duduk kampung-kampung dulu tuan-tuan, memang jenis
Kalau masak mesti masak lebih. Mak kita mesti masak bagi lebih sikit pasal nak hantar kat rumah mak ngah belah ni, hantar kat rumah mak long belah tu, hantar rumah pandak kat depan. Lagilah seorang sikit makan. Mak kita masak sejenis kuih je, tapi petang tu makan 4 jenis kuih. Pasal apa? Pergi hantar ni, pergi hantar kat rumah mandak pergi bagi kuih dia jadi 2 kuih. Pergi hantar kat rumah Pak Long pula lagi, Pak Long bagi kuih dia jadi 3 kuih. Hantar rumah mak ngah pula, mak ngah lagi hantar jadi 4 kuih. Tu dia panggil berkat. Dan daripada situ jadi apa ni tuan? Kasih sayang. Dia punya kasih sayang tu tak nak cerita. Orang tak ada dah ni, kita tak buat dah. Waktu dulu anak kita anak orang. Waktu kita terjun sungai dulu ni tuan-tuan, salih alaihi wasallam, kat belakang kampung kita terjun sungai tu waktu tu. Yang tunggu tepi sungai tu bukan ayah kita, tu jiran sebelah rumah kita. Naik kah? Ni dengan rotan duk pegang dia duk wah kata. Tuan-tuan, sama kita naik sama dia wak kat belakang kita. Yang bubuh kita tu bukan ayah kita, tu jiran sebelah rumah kita. Balik lagi berani habaq kat pak. Habaq kat pak kenal lagi sekali dengan pak. Pasal apa dia buat macam tu? Pasal dia anggap kita tu anak dia. Punya kasih macam tu. Lah ni tuan-tuan, salih semat. Tuan-tuan tahu tak kemarin 2-3 hari lepas. 2-3 hari lepas. 2 orang budak mati, tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan dengar tak kisah ni? Saya tak reti nak fikir. Macam mana dia tinggal 2 orang budak, anak dia umur 4 tahun dengan 3 tahun duduk di rumah. Saya tak reti nak fikir. Budak ni umur, saya tak tahu, kita tak nak tuduh dan kita tak tahu situasi dia macam mana. Dia ada di rumah ke dia tak ada. Saya cuma berdasarkan kepada berita yang kita baca. Mak dia dah balik pi ke kampung halaman dia tinggal. Yang tinggal budak ni umur 4 tahun dengan 3 tahun ni dengan ayah dia. Dikatakan bahawa ayah dia ada masalah dadah ke apa, saya tak tahu. Kita baca macam itulah. Lalu budak ni macam tertinggal dan terabai. Jiran-jiran duk pergi tengok sekali-sekala, tengok macam tu. Dan apa yang budak-budak duk buat, depa lapak, depa pi dekat tong sampah, duk pi kutip makan dekat tong sampah. Ambil makan kat tong sampah, dan hari tu kena makan tu, benda yang depa makan tu racun, benda racun. Waktu balik tu teroyang tu, bapak dia balik nampak anak teroyang tu, ambil bawa pi kat jiran dia, budak tu meninggal, duduk sekali umur 4 tahun dengan umur 3 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tuan-tuan lah ada 2 orang budak yang duduk di sebelah rumah kita lagu tu, tuan-tuan agak tuan-tuan nak buat apa? Ni kita nak buat apa? Saya ingat kita ambil tak di rumah kita lah kot, kita belah bagi makan lah kot. Betul tak? Faham ke tak faham ni, tanya hangguk budak kuling budak ni. Dia lah. Yang sedih itu tuan-tuan, orang komen dekat bawah tu, dia kata apa? Ini warga asing. Tak kisahlah warga siapa pun, dia budak. Tapi nak apa kita ni tuan-tuan, mungkin apa yang jadi kat kita ni, kita dah hilang rasa manusia tu. Tak macam kita dulu. Anak orang tu anak kita. Dulu tuan ingat kalau ada seorang masuk universiti, satu kampung pergi hantar. Kalau ada adik-beradik kita, ada satu kampung ada seorang tu nak pergi haji tuan-tuan, satu kampung pergi hantar. Kat tabung haji tu, duduk kat depan tabung haji tu pasal nak pergi hantar seorang nak pergi haji. Punya sayang sampai macam tu. Dia antara sebab dia lah bagi makan. Itu penyebab Allah satukan hati dan menyebabkan kita kasih sayang. Tapi kita tak buat lah. Tapi apa kita buat? Kita tunjuk kat orang apa kita makan. Kita tak bagi kat orang. Nabi sebut masak bagi lebih. Kot sagi orang tu tercium bau yang kita masak tu, dia teringin, bagi kat dia supaya hilang keinginan dia. Tanggungjawab kita kena bagi dia. Apa kita buat lah ni? Kita tunjuk apa kita makan. Seolah macam satu benda wajib. Kalau kita tak ambil gambar benda kita nak makan dan kita post dalam Instagram tu, benda tu macam berdosa kalau tak buat betul. Saya pernah pergi makan satu tempat tuan-tuan, dihidang kedai, dia letak susun letak kat kedai makan, kat restoran. Lepas tu ada kakak dia, ada adik dia, 3-4 orang. Yang seorang tu dia nak ambil, dia kena tampak tangan dia, jangan ambil. Pasal apa? Tak ambil gambar ni. Macam tu punya letak tu bagi level tu. Level macam tu, ambil atas tu. Pak, ambil gambar, baru boleh makan.
boleh je doa, tidak tak sah, doa pun tak sah tu sebab ambil gambar ni. Allah Rabbi, tuan-tuan sekalian. Saya nak tanya, yang kita buh dekat dalam Instagram kita, buh dekat Facebook kita tu, salih ala Sayyidina Muhammad, kita buh buat apa? Apa tujuan kita buh tu? Kita buh gambar yang kita nak makan tu, apa tujuan dia? Saya tak tahu. Tuan-tuan jawab sendiri, apa tujuan dia? Nak habaq ke orang benda yang kita makan. Apa tujuan kita nak habaq ke orang apa kita makan? Boleh jadi tak ada dekat sana orang yang dia memang tak ada kemampuan nak makan dan dia teringin apa nak kita makan. Macam Nabi sebut tadi tentang kalau ada kita masak lebih, ada orang teringin kita bagi kat dia. Sampai lah ni saya tak faham orang kena post gambar dia nak makan apa dekat saya tak faham. Saya tak tahu kepuasan dia puas tang mana nak tunjuk gambar dia makan tu supaya tak faham. Kan ada tuan-tuan duk buat guni ke apa? Tak ada kot. Tapi kalau orang perempuan masak, dia buat gambar dia masak, yang tu saya faham. Yang tu saya faham. Macam kita lah geng lelaki-lelaki, orang lelaki-lelaki ni ada dia punya minat-minat sendiri, ada jenis kaki mancing. Dia minat mancing. Dalam Facebook dia gambar apa? Gambar joran, gambar bot, gambar ikan. Itulah. Dia minat yang tu. Dia buat yang tu. Ada jenis kaki kereta. Kaki kereta dia buat gambar, sat buat gambar sport rim, sat dia buat gambar kereta tu, sat dia buat gambar kereta dia posing kot tu, sat dia parkir kereta ni, dia pergi ambil gambar kat depan tu. Ada orang pasal kot tu. Dia minat kereta. Isteri kita dia masak sepenuh jiwa dia masak. Dia minat. Dia nak hidang kat suami dia yang tercinta. Dekat anak-anak dia nak makan. Dia try masak, dia tengok dekat YouTube, dia tengok, dia try masak. Dia masak-masak jadi macam mana dia tengok kat Facebook tu, dekat YouTube tu. Dia ambil gambar, dia buh letak. Dia buh. Tujuan dia apa? Ni nak tunjuk kepuasan dia masak. Yang tu kita raipi lah. Kita rata saduk marah sangat lah, yang duk marah sangat. Mak nak cakap dia, yang paling tidak ada tujuan pasal apa dia buh tu. Dia nak kepuasan hati dia. Tapi kadang-kadang kita fikir macam mana Nabi sebut tadi, bagi lebih, pi hantar kat siapa, kut-kut dia teringin. Bagi orang ni rasa sama. Tuan-tuan sekalian ada siapa? Jadi subhanallah, dalam bab makan, bila kita buh kadang-kadang makanan yang tak mampu orang makan, dia buh gambar daging wahyu, ni wahyu turun ni payah nak sebut. Ni mahal lah, subhanallah. Sekeping daging je 250. Tuan-tuan orang sini biasa duk makan yang tu. Saya orang belanja saya makan, tuan-tuan. Ustaz mai saat ni restoran saya ada buat western, ada daging wahyu. Okey, sekarang juga aku datang. Setakat lah tak payah sendiri lagi lah. Oh, kalau orang nak cerita pasal makan, biasalah makan, tapi selalunya makan orang belanja lah, tuan-tuan. Nak saja-saja pi ulok RM250 tu sekeping daging pakai dak lah. Pakai dak lah, subhanallah. Tuan-tuan, kita boh dekat situ. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tunjuk apa kita makan, kita nak tunjuk nikmat kita dapat. Kat sana ada orang yang dia tak ada kemampuan tu. Apa dia buat? Dia usaha, dia cari, dia ikhtiar, dia loba kepada harta sebab dia nak fulfill ni keinginan dia untuk masukkan sesuatu dalam perut dia. Tuan-tuan faham tak? Kalau takat kita makan dekat gerai, mungkin kita boleh belanja RM10, cukup dah. Makan cok udang kat Kepala Batas, contoh teh tarik, cok udang satu set, teh tarik rumah dia orang baru RM15, settle lah. Tapi kalau makan kat restoran 5 star, paling tidak belanja 300 untuk seorang makan, kedua orang makan, seorang makan. Lagi tinggi, lagi mahal, lagi banyak nak belanja. Dia nak fulfill keinginan perut dia, dia nak fulfill keinginan syahwat dia yang berpunca daripada isi perut kenyang tu. Dia mai kepada gelojak syahwat, dia mai daripada gelojak jimat, dia mai kepada gelojak keingin. Dia bawa apa? Dia akan cari harta. Dia akan jadi orang yang loba kepada harta untuk fulfill dia punya syahwat tadi.
Punca daripada apa? Punca nak isi perut. Kemudian tak berhenti tahun tu lagi, kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu melainkan dengan harta. Nak isi perut perlu kepada harta, nak memenuhi keinginan syahwat juga perlu kepada harta. Dan terjadi daripada ingin kepada harta itu ingin kepada kemegahan. Bila dia ada harta banyak, dia cari, dia jadi macam mana? Bila dia dah ada harta yang banyak, sallallahu alaihi Muhammad, dia jadi macam mana? Dia mai pula kepada kemegahan. Dia nak orang pandang dia tinggi, dia nak orang respect dia. Jangan cakap lekeh-lekeh dengan dia, jangan pandang rendah dengan dia, sallallahu alaihi Muhammad. Dia ada duit, dia ada harta, dia mula melihat-lihat kepada jawatan-jawatan yang tinggi. Sebab tu ujian orang miskin dengan ujian orang kaya tak sama. Tak sama. Kita orang kaya ni. Kita orang miskin ni, tuan-tuan saya hormat. Ujian takabur, ujian sombong diri tak sampai sangat dekat kita. Kita nak sombong apa-apa kita ada. Takat naik EFI nak sombong apa? EFI tu sebiji je kita ada. Hari tu tuan-tuan buat program sallallahu alaihi Muhammad, program sallallahu alaihi Muhammad apa ni, anugerah MLM contoh. Dia masuk MLM, jual mereka dapat pangkat tinggi. Dia suruh hang kena pakai kot, hang kena pakai tie. Ini program kita ni. Kita ada EFI sebiji tu ya. Tuan-tuan agak-agak nak parking dan tempat VIP tu. Parking belakang hotel tu. Jalan kaki mai tu. Kereta mana kereta? Parking tak ada, parking jauh sikit. Bunyi. Lah sekalian. Mai. Waktu tu nak tunjuk ke orang pun malu pasal apa? Pasal kita tak ada. Tuan-tuan boleh bayang tak orang kaya, dia ada kereta mewah. Takkan nak parking belakang-belakang, orang tak nampak. Saya ingat Syekh Nuruddin ada. Dia cerita, dia kata orang pergi jemput dia. Orang pergi jemput naik Ferrari, naik Merc dia kata. Naik Merc hebat lah ni, kereta Mercedes yang hebatnya lah. Dia kata, naik kereta sampai dekat R&R, berhenti nak makan. Waktu berhenti nak makan kat R&R tu, ada orang duduk tepi berdiri tu. Dia kata, kereta pun berhenti. Dalam hati kita apa? Berhenti depan sikit, bagi orang nampak, turun lagi, nampak kita turun pada kereta mewah tu. Dia kata jahat hati, dia kata, padahal kereta orang, bukan kereta dia pun. Tapi kita macam tu lah. Ni tambah-tambah kita ada kereta hebat, rumah kita hebat, kita ada duit banyak, pakaian kita hebat, pakai hebat, kereta hebat, duit banyak. Maka ujian kesombongan tu mesti dia main kat kita. Payah nak lari. Paling tidak tengok orang yang tak ada tu dengan pandangan yang rendah, cik. Tengok aku naik apa? Vampire. Vampire. Pontianak. Saya mana? Kadang-kadang Allah bagi kita tak ada apa-apa ni, selamat kita. Allah bagi kita, tuan-tuan ingat, ada di kalangan sahabat Nabi SAW, dia ada berapa kategori sahabat dengan harta. Nombor satu, sahabat yang asalnya miskin, bila masuk Islam dia terus miskin. Nombor satu. Nombor dua, ada di kalangan sahabat Nabi SAW yang asalnya miskin, tapi lepas dia masuk Islam dia jadi kaya. Ada seorang sahabat Nabi SAW, tuan-tuan tahu tak, waktu dia Nabi SAW duduk ada, pernah menggelupung lapang sampai dia kata apa, orang duk ingat aku ni gila, padahal aku tak gila. Dia kata aku lapang. Dia pun angkat tak salat Jumaat ni, kaki ni kat leher ni, pasal duk ingat aku gila. Aku tak gila, aku lapang. Tapi selepas kewafatan Nabi, dia pernah naik jadi governor dan dia punya harta. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada di kalangan sahabat-sahabat yang asalnya kaya,
Tapi bila masuk Islam, dia jadi miskin. Antaranya salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abu Darda radhiyallahu anhu. Lepas dia masuk Islam, dia tak mau. Perniagaan dia yang besar tu dia tinggal semua, dia buang semua. Dia kata, aku nak tumpu untuk ibadat. Aku try dah meniaga depan masjid supaya meniaga pun dapat, sembahyang jemaah pun dapat. Tapi dia kata, tetap perniagaan itu mengganggu aku, maka aku tinggal sampai rumah tak ada apa. Kosong rumah 4 segi, kosong, apa pun tak ada. Abu Darda. Yang keempat, sahabat yang asalnya kaya kemudian terus kaya. Majoriti daripada sahabat yang 10 yang dijamin syurga, majoriti daripada mereka adalah sahabat-sahabat yang kaya. Bukan sekat kaya, super kaya, sangat kaya. Zubair bin Awam sangat kaya, Abdurrahman bin Auf sangat kaya, Salih Samad, Osman bin Affan sangat kaya, duit sangat banyak. Tapi walaupun mereka kaya, kekayaan tak pernah goyah hati mereka. Minta duit, bagi. Minta infak, bagi. Tak pernah melekat sikit pun harta dekat hati mereka ni. Sahabat Nabi SAW. Kita, Allah tak bagi kaya kadang-kadang bukan sebab Allah tak mau kita kaya, tapi Allah tahu kalau kita kaya, dia akan rosakkan kita. Allah bagi kat kita apa ni? Cukup-cukup ya. Okay, cukup-cukup tu boleh mesilah kat masjid malam ni. Ya Allah, bagilah ya Allah kaya, ya Allah, tengok tu, ya Allah, tapi tuan-tuan memang kaya dah kat sini. Bukan semua orang mampu duduk ni. Harga rumah tuan-tuan tu, tuan-tuan tahu, harga rumah tuan-tuan tu, saya beli 8 ekar tanah tempat saya. 8 ekar tanah saya beli harga rumah tuan-tuan ni. Oh, sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah Jumat tuan-tuan, kadang-kadang Allah tak bagi lebih dekat kita bukan sebab Allah tak sayang kat kita. Allah bagi lebih, Allah tak bagi lebih sebab Allah tahu kita tak mampu untuk handle, dan akhirnya hanya akan merosakkan kita. Lepas tu saya sebut ujian orang kaya dengan ujian orang miskin tak sama. Sambung lagi, kerana sukar menghiasi ia akan harta itu melainkan dengan kemegahan. Kalau ada harta ni payah, kalau tak ada megah dekat dia tu tak ngam, tak jadi. Ada harta dia mesti nak jadi orang macam sikit sebanyak, mesti nak jadi juga sikit. Payah. Soalnya ada saya Muhammad. Kemudian tuan-tuan, apabila menuntut ia akan harta dan kemegahan dan mendapat ia akan keduanya, nescaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Bila berhimpun harta, berhimpun dengan kemegahan, dia akan main macam-macam pula jenis binasa. Seperti yang pertama, riya. Betul tak tuan-tuan? Dia mesti main ya, nak tunjuk apa kita ada. Dua benda yang ulama kata jangan duk cerita ke orang sangat. Nombor satu, umur yang cerita ke orang sangat. Jangan cerita ke orang umur yang duk cerita. Jangan duk megah-megah. Sebab tu orang Arab yang tanya sangat umur, dia akan tahu. Birthday pun dia tak tahu. Umur apa? Sebab kalau kita duk cerita umur, kalau kita muda, orang-orang yang mengambil manfaat ilmu daripada kita, dia akan kurang rasa respect dia sebab umur kita muda. Demikian adalah benda-benda yang lain akan berlaku kalau kita duk cerita sangat umur kita. Maka umur kita jangan duk cerita sangat. Yang ni orang perempuan duk pakai model ni, nanti orang tanya, ni umur apa rahsia? Umur kalau duk cerita sangat, kita ustaz duk pesan. Memang daripada dulu berahsia. Saya Muhammad. Yang keduanya tuan-tuan, harta. Harta jangan cerita ke orang. Tak payah duk tunjuk kita ada apa-apa, tak payah duk tunjuk. Pasal apa? Yang pertama, dia boleh jadikan kita riak. Yang kedua, dia mengundang dengki dan khianat orang dekat kita. Tuan ingat tuan, orang suka kan tunjuk duit banyak-banyak. Hari tu dia tunjuk buat live, geng-geng ni lah, geng-geng mereka live ni. Share, mari kita share dulu ya, kita share dulu. Macam itulah. Siapa share. Tengok ni main duit ni. Duit. Sekali tuan-tuan tengok ada satu duit yang print
tak sempat nak potong, tak sempat nak gunting. Dia keluar kertas je dah. Oh, dia terus sembunyi-sembunyi. Tuan-tuan, Allah nampak dah dia nipu. La subhanallah, nak tunjuk buat apa? Buat apa nak tunjuk? Allahumma salli alaihi Tuhan. Tunjuk kereta kita. Boleh tak ada kereta mewah? Boleh. Siapa kata boleh? Nabi, kenderaan Nabi hebat. Boleh. Tuan-tuan mampu, belilah. Tuan mampu pakai Porsche, belilah tuan-tuan. Tuan-tuan mampu pakai helikopter, belilah. Saya pun teringin nak pakai helikopter. Sungguh senang nak main tuan dengan jam. Kalau nak main ceramah kat sini ni, tuan-tuan saya keluar berapa ni nak pergi sampai ni on time ni. Pasal apa tu jumpa jam kat Perai tu. Kuliah maghrib kat sini, orang balik kerja, tu jam kat Perai. Tuan-tuan bayang kalau naik helikopter, siap ya. Turun ni turun kat depan tu. Selerak tuan-tuan. Angin deras. Oh best kan. Boleh tak? Boleh kalau ada duit boleh lah. Sadar semat. Tapi jadikan dia manfaat untuk akhirat. Dan bukan satu benda untuk kita sombong-sombongkan. Bagi jadi macam tu, tak apa, boleh. Tapi subhanallah tuan-tuan, bila ada lagi dia jadi riak. Dia nak jadi riak, dia nak tunjuk ke orang. Nombor dua, dia jadi apa? Dia kata salih Azam Muhammad, takabur, sak diri, pandang rendah kat orang lain. Bila ada harta, ada kemegahan jadi macam tu, tak boleh nak buang tuan-tuan. Susah nak buang. Kita ada duit, kita ada harta. Berapa ramai sangat orang yang kaya, yang ada harta ni sangat rendah diri, tawaduk, cakap lembut, tak pernah angkat diri dia. Berapa ramai? Ada kot ada, tapi tak ramai. Yang ada dia mesti akan tengok orang rendah. Allahumma salli alaihi. Takabur. Tu ingatlah Nabi kata apa? La yadkhulul jannah, takkan masuk syurga orang yang dalam hati dia ada sebesar zarrah aja, bukan banyak, sebesar zarrah aja takabur, sombong. Terus duduk sombong orang meluat, orang benci. Dia buat apa? Dia buat kita, ya Tuhan, ya Tuan Haji, saya faham Tuan Haji, Tuan Haji. Sekali dia beralih meluat aku kat orang tua ni. Orang benci tuan. Orang sombong ni orang benci. Allah lagi benci. Tapi dengan ada harta dan ada kemegahan, gabung dua ni, dia akan jadi orang takabur. Lagi salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dan dengki orang tu, dengki orang ni. Ada orang lebih sikit pada dia, dengki. Ada orang dapat apa yang dia tak dapat, dia dengki. Nak jadi lebih pada orang, dengki. Allahu Rabbi zaman. Dan berseteru dan lain-lain daripadanya. Bermusuh, berseteru. Musuh ngonu, musuh ngoni, musuh ngoni. Kita yang tak ada apa musuh. Tuan-tuan, waktu almarhum ayah saya meninggal, saya ingat ada orang tanya, ada siapa-siapa ada benci? Siapa tak? Tak ada orang benci kat dia. Tak ada orang tak suka kat dia. Saya ingat kalau orang-orang kampung yang duduk kat kampung, jenis tak ada musuh, tak ada orang nak benci. Benci apa? Tapi kita ni tuan-tuan, orang benci saja. Kita benci orang tu benci kita, kau ni benci. Tuan-tuan ingat Tok Guru saya kata, kadang-kadang tak dikenal ni lebih mudah daripada orang yang orang kenal. Kalau 10 orang kenal kita, paling tidak ada seorang tak suka kat kita, ataupun 2 orang. Kalau 100 orang yang kenal kita, dah ada 10 orang yang tak suka kat kita. Kalau ada 1000 orang yang kenal kita, dah ada 100 orang yang tak suka kita. Ada 10,000 orang yang kenal kita, dah ada 1000 orang yang tak suka kat kita. Lagi masyhur kita, lagi ramai orang tak suka kita. Kadang-kadang tak payah masyhur pun tak apa, orang tak kenal senang. Saya cuma apa abang ni? Oh tu orang kenal aku tu.
Nak berjalan selfie. Sahabat selfie dulu kan. Nak berjalan mana pun susah. Dia orang tak kenal relax. Jalan nak pergi mana, kita nak buat apa, kita suka kita buat apa, orang tak kenal. Best. Pi Salib Samad berseteru dan lain banyak. Dan tempat keluar semua itu adalah perut. Punca dia apa? Perut. Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lapar. Sebab tu Nabi SAW suruh buat apa? Cara yang tak mau sampai jadi macam tu. Ingat, daripada lapar, daripada perut kenyang tu, sekali dia main nak ni, dia syahwat, sekali dia nak jimat, sekali dia nak cari harta, daripada harta jadi kemegahan, daripada kemegahan sekali dia main riak, dia main ujub, dia main takabur, dia main berseteru orang macam-macam. Cara dia. Sebab tu Nabi SAW buat apa? Nabi SAW suruh kita lapar. Maka bersabda ia, ma min amalin ahabba ilallahi ta'ala minal ju'i wal atash. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, artinya tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah daripada lapar dan dahaga. Maksud dia macam mana ni? Kena banyak puasa. Kena banyak puasa. Belajar puasa. Belajar kurang makan. Kurang makan. Saya dia akan ajak kita macam mana cara dia. Macam mana cara nak bagi kurang makan. Dan sabda Nabi SAW, Sayyidul a'mali al-ju'. Penghulu segala amalan itu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, penghulu segala pekerjaan itu adalah lapar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Al-Iraqi, Al-Iraqi iaitu Al-Hafiz Abdul Rahman Al-Husain, yang dikenali sebagai Al-Hafiz Al-Iraqi, ulama besar dalam hadis. Dia menyebutkan bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tidak menjumpai asal bagi hadis ni. Itu nota sajalah. Dan sabda Nabi SAW, al-fiqru nisful ibadah wa qillatut ta'ami hiyal ibadah. Kata Nabi SAW, berfikir itu setengah daripada ibadah, dan sedikit makan itu ia satu ibadah. Berfikir setengah daripada ibadah, sikit makan itu sebahagian daripada ibadah. Siapa? Dengan sikit makan itu tuan-tuan menyebabkan kita lebih selesa untuk ibadah. Buka-buka puasa. Bila buka-buka puasa, apa yang ada kat depan dia, dia makan semua. Kenyang ni, subhanallah. Tuan-tuan jawab sendirilah. Kalau makan banyak lepas buka puasa ni, boleh terus pergi bangkit mayang maghrib lah. Buka tali pinggang tu, tersandar lagu tu kan, abang makan, ngusah zat sengkak, tak boleh nak bangkit. Sagi nak pergi tarawih lagu mana tuan? Tarawih sujud keluar cendol tuan, ke hidung. Aduh, subhanallah. Allahu akbar. Aduh, itu imam, ya Allah, panjang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Jengkreng dia kata. Silap masjid dah aku main hari ni, ya Allah. Hamim pula dah. Aduh, ya Allah. Aduh, ngantuk. Allahu akbar. Hamimnya tu imam pun, dia pun kenyang tak? Aduh, kita lega, alhamdulillah. Cenimnya tu imam. Alif lam mim, hamim, ta qaf. Yang tu je dia macam. Oh, tahu syok, subhanallah. Saya jemaah tuan-tuan. Pasal apa tak sedap ibadat? Sebab kenyang sangat. Ni nak masuk Ramadan ni. Buka puasa je 3 biji kurma. Try kali ni, tuan-tuan, try kali ni. Tuan-tuan buka puasa di masjid, cantik. Masjid jangan duk jamu derah-derah lagi. Bagi kurma lu. Siap kurma lu pun semua siap. Siap kurma. Jangan duk hidang lagi. Kalau hidang lagi pakai selamat kau tu. Dak, kalau dah hidang makan terus. Jangan hidang lagi, tak kurma lu. Dia pibu hidang siap-siap. Tengah hari tu orang belanja apa ni, udang apa mau duk melambai-lambai aku tu, udang berdiri.
Dia pergi parking cantik, parking betul-betul tang udang tu. Cantik bersila tang udang tu betul dah, tumpuak dia dah. Tahu-tahu tu imam kita apa? Tuan-tuan, kita kat masjid ni jenis makan kurma dulu. Tuan nampak tak kurma tengah-tengah tu tepi udang tu? Makan kurma tu dulu. Makan kurma tu dulu, sekali kita semayang, sekali kita main semayang balik. Lagi kita main makan balik. Tuan-tuan, agak semayang dia lagu mana? Allahu Akbar. Dengar budak-budak lari belakang. Habis dah udang aku tu. Pakai selamat dah. Yang tu imam kat depan tu, dia pun simpan kuat agak kat aku. Habis kalau hidang pakai makan dululah. Jangan hidang lu, makan kurma lu, makan kurma lu. Tuan-tuan try sekali. Buka puasa makan kurma 3 biji, minum air pis mayang lu. Kenyang tuan-tuan. Dah alhamdulillah, dah senawa dah. Perut pun relax sikit, dia masuk sikit-sikit. Sagi baru salih semat, baru makan. Makan pun jangan makan banyak sangat, sebab sagi nak tarawih 20 rakaat. Nak 20 rakaat macam mana kalau tiba nasi berani sampai 3 pinggan? Tuan-tuan salih semat, makan sikit-sikit, belajar makan sikit-sikit. Tuan-tuan salih alaihi wasallam. Sebab kalau makan banyak, kita akan susah untuk ibadat. Tuan-tuan makan malam lagi pukul 10. Tuan-tuan nak bangkit tahajud, tuan-tuan jangan makan banyak malam-malam. Tuan-tuan nak bangkit tahajud dengan segak, tuan-tuan makan awal malam sebelum maghrib, tuan-tuan makan. Tuan-tuan bangun tahajud lagi, tuan-tuan segak. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try buat. Lewat malam nak makan, tuan makan roti sikit-sikit, kan makan apa sikit-sikit, lapik perut cukup. Cukup. Jangan makan berat waktu malam. Bukan sekadar tak sihat, nak bangkit pagi pun susah. Sebab tu kurang makan ini sebahagian daripada ibadat. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ila Allah kullu akulin syarubin naumin. Yang paling afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah Ta'ala, yang lebih lama kamu lapar dan berfikir, dan lebih, salli ala sayyidina Muhammad, dibenci daripada kamu kepada Allah Ta'ala tiap-tiap yang banyak makan, banyak minum dan banyak tidur. Orang yang paling afdal di sisi Allah pada ni, orang yang paling lama lapar, orang yang banyak berfikir dia. Orang yang paling dibenci oleh Allah siapa pula? Orang yang banyak makan, orang yang banyak minum, orang yang banyak tidur. Bila banyak makan, mesti dia nak banyak tidur. Nabi SAW dulu tuan-tuan makan sikit-sikit, kita sikit-sikit makan. Nabi SAW dulu sikit tidur, kita sikit-sikit tidur. Dan sabda Nabi SAW, ma mala ibn Adam wi'aan syarran min batnih hasab ibn Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Tidaklah, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiada memenuhkan manusia akan bejana yang lebih jahat daripada perutnya, memada akan manusia oleh beberapa suap yang akan membetulkan akan tulang belakangnya. Menyebut akan segala hadis ini Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Arba'in bi Usuluddin. Tidak ada satu tempat yang lebih buruk di sisi Allah, bekas satu buruk di sisi oleh anak Adam daripada bekas yang nama dia perut. Cukup untuk anak Adam tu, kata Nabi SAW, beberapa suap yang membetulkan tulang belakangnya saja. Allahumma salli ala sayyidina. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, salli ala sayyidina Muhammad, daripada Sayyidina Miqdam bin Ma'di. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan. Dan semua hadis-hadis tadi ini tercatat dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah Arba'in bi Usuluddin. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Dan ketahui olehmu bahwasanya bagi lapar itu beberapa faedah, insya-Allah. Yang ini kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Kelebihan daripada orang yang salli ala sayyidina Muhammad sentiasa berpuasa ataupun sentiasa duduk dalam keadaan lapar, insya-Allah. Nak tengok apakah kelebihan-kelebihan yang akan diperoleh tuan-tuan. Yang ada kitab ni, tuan-tuan tolong tanda atau ni lipat sikit.
lipat sikit muka surat ke 25 tu, lipat tang atas tu, supaya tiap-tiap kali mai kita tahu tang mana kita berhenti. InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak atas perhatian tuan-tuan. Salat Jumaat, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan di sisi Allah, diberikan kefahaman insya-Allah, dan mudah-mudahan kita ni termasuklah dalam keadaan orang-orang yang sangat menjaga solat Jumaat, anggota-anggota kita yang boleh membawa kepada bersihnya hati kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Cukup sekadar itu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, dan kita ucap terima kasih juga kepada pihak RTM Mutiara FM yang hadir pada malam ni untuk buat rakaman. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian jadi manfaat kepada semua. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa dinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.